Assalamualaikum tuan-tuan. Kalau rasa video saya bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan give thumbs up, like, share dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai tuan-tuan, hari ini kita berjumpa lagi dalam video seterusnya berkenaan dengan DIY. Okey. Tujuan saya buat channel ni untuk tuan-tuan adalah untuk kita belajar sikit-sikit dan share ilmu kita dalam channel ni mengenai DIY. Semua benda kalau boleh kita nak DIY kan. Kalau sebab dia akan improve kita punya skill dan juga boleh mengisi masa lapang kita. Alright tuan-tuan, since saya dah terangkan mengenai ELCB, saya akan teruskan mengenai device yang seterusnya yang biasa kita jumpa dalam distribution box ataupun DB. Apakah dia? Ceng. Inilah dia. MCB. Okey. Apakah MCB? Maksud MCB adalah miniature circuit breaker. Okey? Miniature circuit breaker ataupun kita panggil mini circuit breaker pun boleh. Alright. Apakah fungsi miniature circuit breaker? Okey. Fungsi dia adalah sebagai fuse. Okey, cumanya kebanyakan fuse yang kita jumpa yang dalam kereta atau macam dalam bentuk fuse blade ataupun fuse cylinder tu kan. Yang itu bila dia putus kita kena ganti yang baru. MCB kalau dia trip kita tak perlu ganti baru. Kita naikkan saja balik. Okey. Dia fungsi dia macam switch. Okey. Tapi kita embedkan dia adalah fuse. Dalam ni ada fuse macam itulah. Okey. Dalam ni sebenarnya ada copper dan spring. Okey. So bila copper tu mengembang pada rating tertentu, dia akan trip. Itulah konsep dia sebenarnya. Okey. Kita tengok ni ada bermacam size, ada bermacam design. Kenapa design berbeza? Sebab brand berbeza. Okey. Ini brand ABB. Quite good brand. Okey. Hager pun bagus. ABB pun bagus. Schneider pun bagus. Okay, itu antara brand-brand yang bagus. Yang ini brand yang biasa saya nampak di komersial lah. Saya perasan. Ini brand apa? Tex kan? TECS. Tex. Multi 9. Apa ni? Himmel. Macam tu lah. So ada macam-macam brand. Okay. EPS dan macam-macam yang lain. Yang ada saya ada untuk nak tunjuk hari ni adalah brand-brand ni. Okey. Kalau tuan-tuan nak beli, pastikanlah sebaik-baiknya kalau nak beli yang murah pun adalah chop searing. Janganlah tak ada chop searing. Okey. Melainkan tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan nak buat. Okey, saya nak explain satu persatu supaya kita faham mengenai MCB. Apakah yang tertera di MCB dan apa beza di antara mereka semua. Okey. Perkara pertama yang saya nak terangkan adalah MCB ni ada single pole dan ada dual pole dan ada three pole kan, itu untuk three phase. Okey. Yang ini two pole. Okey. Two pole. Dia datang sekali dua macam ni. Yang ini satu semua satu. Okey. Ini saja yang two pole. Okey. So kalau kita two pole, kalau katakan biasanya kita boleh gunakan dia sebagai main breaker lah. Sebelum masuk ELCB kita boleh gunakan yang ini juga selain daripada fuse. Okey, sebaik-baiknya guna fuse. Okey. So yang ini kita boleh gunakan sebagai main breaker. Tapi tak boleh guna yang rating macam ni ya. Saya nak menunjukkan two pole ni boleh gunakan sebagai main breaker. Okey. So kalau kita datang daripada TNB, masuk wire positif atau wire merah live kat sini, sini wire hitam. So sini live, sini neutral. Keluar. Okay. So kalau sini masuk live, sini neutral, sini output dia. Okay. Keluar ke atas. Ini akan, lepas tu dia akan masuk ELCB. Lepas ELCB baru pergi MCB. Okay. Biasanya kat rumah kita pasang yang single pole. Okay. Setiap satu live ada satu MCB. Tapi macam mana kita nak tahu apa beza di antara mereka? Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu walaupun saiz mereka berbeza disebabkan oleh brand yang berbeza, tetapi mereka sebenarnya adalah universal. Okey, kenapa? Sebab mereka menggunakan bracket yang sama. Okey, benda ni akan masuk dekat DIN rail. Kita panggil DIN rail di kotak DB nanti.
Semuanya sama. Bila kita masukkan, dia akan berada di tengah-tengah. Okay. Alright. Sebaik-baiknya, kalau tuan-tuan nak mengganti, gantilah pada brand yang sama. Saya suka menggunakan brand Hager dan ABB. Bukan maksudnya saya semua guna brand Hager dan ABB, tidak. Tetapi kalau brand-brand yang biasa yang boleh terdapat di Malaysia, saya suka gunakan Hager dan ABB. Okay. Okay. Kita go through satu persatu label. Okay. Label MCB ni. Kita lihat di sini. Kita ada apa? Ini kita panggil current and curve rating. Okay. C32. C32. Yang ini apa? C6. C6, C20, C20. Yang ini sebenarnya adalah C20. Yang ini bukan. Yang ini adalah dia punya model number. Okay, ini adalah C20, ni C10. Yang ini C10. Okay. Jadi tuan-tuan, yang ini menunjukkan 32M. 32 maksudnya 32M. Maximum fuse dia adalah 32M. Selepas daripada 32M, dia akan trip. Untuk beberapa ketika dia akan trip. Sama juga dengan ni. C6 maksudnya 6M. 6M, 20M, 20M, 10M, 20M, 10M. Okey? Okey, kita dah tahu sekarang ni ada bermacam-macam jenis. Ada 10M, ada 20M, ada 6M. Ada orang kata, oh 32M tidak boleh gunakan di rumah, tak sesuai di rumah. Hanya 6M, 20M, 15M, 10M sesuai. Oh tidak betul. Sebenarnya amperage ataupun ampere ni bergantung kepada jenis wire yang kita guna untuk circuit kita. Sekiranya circuit kita, okey, di dalam rumah, katakan untuk lampu kita guna 1.5mm, maksimum wire tu boleh menanggung adalah 10M. 10M. Okey, saya tak berani pergi lebih. 10M. Kalau 10M, kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan boleh guna C6. Jadi 6M saja maksimum. Lebih daripada 6M dia akan trip. Okey. So maksudnya lebih load daripada 6M dia akan trip. Okey. Tetapi kalau tuan-tuan nak guna 10M ataupun C10 pun boleh. Okey. Tetapi tuan-tuan tak bolehlah guna C32 pada wire 1.5mm. Nanti wirenya panas sebab arus yang lalu kepada circuit tu ataupun litar tu lebih tinggi daripada kemampuan wire, dan yang ini tak trip. Itu bahaya. Jadi wirenya akan terbakar. Okey, sebab wire ni sekiranya arus yang lalu melaluinya lebih daripada kapasiti dia, dia akan panas. Okey, itu sifat dia. Sifat dia akan panas. Itu yang boleh buat terbakar. Jadi kalau tuan-tuan tahu wire tuan-tuan jenis ataupun besar mana, tuan-tuan bolehlah pilih MCB mana yang sesuai. Okey, sebab pada kebiasaannya wiring di lampu kita menggunakan 1.5mm wire. Jadi C10 ataupun C6 sudah memadai untuk litar lampu dan untuk litar lampu yang berkapasiti 1.5mm wirenya. Okey, dalam kes saya menggunakan kebanyakan wiring saya guna wire 2.5mm kecuali water heater. Okey, kalau 2.5mm maksudnya setiap MCB saya boleh menggunakan C20. So pada arus 20M sekira melebihi daripada 20M, MCB akan trip. Okey, ni 20M. So MCB akan trip kalau lebih daripada 20M. Okey, itu maksud nombor-nombor selepas C ni. Okey, apa maksud C tu sendiri? Dia ada B, ada C, ada D. Okey, B bermaksud adalah curve rating. Curve rating ni maksudnya okey, kalau B maksudnya kalau tak silap saya daripada 2 hingga 5 kali ganda daripada rated ni. Katakan 32M. Dia hanya boleh pergi lebih daripada 2 hingga ke 5 kali ganda daripada rated. Selebih daripada tu dia akan trip. Okay, so very sensitive B type. Okay. Kalau C type ni kebanyakan kita guna di residential macam rumah kita kan. Kita biasa guna C type. Okay, kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan akan jumpa C20, C32 kadang-kadang, C10, C6, C15 ke 16 macam itulah. So tuan-tuan biasa jumpa yang macam itulah, yang C type. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang di rumah menggunakan alat-alat yang ada surge current yang tinggi.
Bila surge tinggi, contohnya aircon kan, dia ada power, dia ada motor, so dia akan surge pada permulaan tinggi. Jadi tidaklah sensitif sangat. Kalau tak, nanti dia akan selalu trip. Okay, so kita menggunakan C. C ni maksudnya dia akan boleh pergi 5 hingga 10 kali ganda lebih daripada rating, current rating. Okay, D type tak sesuai untuk di rumah, yang mana dia boleh pergi sampai 11 hingga 20 kali ganda. Okay, alright. Habis untuk yang C32 ni, current rating dan curve rating. Kita pergi kat bawah. Bawah ni ada tulis volt. Saya tak tahu lah tuan-tuan boleh nampak ke tak. Dia kat yang sini lebih kurang 400 volt Yang ini 230/400 volt. Yang ini 240/415 volt. Yang ini pun sama, 240/415 sama. Yang ini sama, 240/415. Yang ini sama, 230/400. 400 maksudnya kita boleh sesuai gunakan dia untuk 3 phase. 3 phase ni, 3 phase tu akan dia punya voltage dia 415. Jadi MCB ni sesuai untuk 3 phase. Orang kata satu-satu macam nak guna 3 phase. Kita boleh gunakan dia macam ni, sekali 3. Okay. Macam ni, 3 phase kan. So 3 phase kita boleh gunakan yang ini. Masuklah satu-satu, biru, merah, hitam kan, kuning, biru, merah, kuning, boleh kita masukkan. So satu-satu. So kalau rosak satu, boleh ganti satu. Okey, itu maksudnya voltage rating lah. Kejap apa lagi ada. Okey, 4500. Apakah maksud 4500? 4500 maksudnya dia punya tolerance arus maksimum dia boleh terima sampai 4500. Lebih daripada tu dia akan rosak biasanya. Sama juga yang ini. Yang ini 6000. Ni 6000. 6000, 6000, 6000. Yang ini tak silap saya. Mana 6KA. 6KA maksud 6000 lah. Okey, 6K. Yang ini 6000. Okey. Itu tolerance. Apa maksudkan yang ini pula? Yang ini, nombor 3. Apa maksud nombor 3? Nombor 3 dalam kotak ni bermaksud energy limiting class. Okey. So biasanya kat rumah kita pakai yang nombor 3 lah. Yang biasa kita pakai memenuhi standard adalah nombor 3. Yang ini tak silap saya 2. Yang ini tak memenuhi standard British kot. Tak silap saya lah. Okey. So biasanya kalau nak cari yang nombor 3. Okey. Nombor 3. Okey, 3. Alright. Okey, selain daripada tu, kita boleh nampak ada status indicator. Okey, kat sini status indicator. Kalau kita tengok di turun bawah adalah off, naik atas on. Yang ini pun sama, naik atas on, turun bawah off. Yang ini saya tak nampak ada tulisan on dengan off. Okey, tapi sebaik-baiknya cari yang ada tulis, jadi senang. Okey, tuan-tuan nak tahu yang ini ABB ada tak? ABB ada, dia tulis dekat sini. Okey, off. Ni kat sini ada tak tulis on? Saya rasa ada juga, cuma tak nampak dekat dalam apa ni, kamera ni. Okey, dekat sini sebenarnya ada tulis, saya tak tahulah boleh nampak ke tak dalam kamera ni. Tu kan ada on. Okey, di sini ada tak? Tu ada kan, kat situ on. Okey, biasanya kalau dia memenuhi standard adalah tulisannya tu. Okey, sebaik-baiknya cari yang adalah tulisan, jadi senang. Okey, untuk orang yang tak biasa ni, dia tahu naik atas on, bawah off, yang kita boleh tahu. Okey, sebab tu saya suka ABB ni kan. Okey, selain daripada tu apa lagi? Kita ada MCB operation symbol ini. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu yang 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini 1, 2. Okey, nampak kan? Yang ini pun sama. Jadi senang kita tahu. 1, 2, 1, 2, semua sama. Okey, 1, 2.
Yang ini tak ada. Okey, yang ini tak ada simbol. Alright, tak ada. Oh, ada di atas. Okey, 1, 2. Okey. Alright. Okey, last sekali. Okey, yang kita nak saya nak bagi tahu adalah MCB ni, okey, mana-mana pun boleh jadi input ataupun output. Okey, so kalau katakan kita letak bus bar kita di atas, okey, ataupun input kita ke atas, kita punya current live ke atas daripada ELCB, so di bawah adalah pergi ke load. Tapi sebaik-baiknya, tak tahulah, saya biasa buat wiring, saya akan letak bus bar di bawah. Okey, so maksudnya yang ini bus bar akan di-link kepada ELCB. Okey, dan atas adalah pergi ke load, pergi ke circuit kita. That is the best lah yang saya buat. Saya suka macam tu. Tapi walau bagaimanapun terpulang kepada masing-masing. Yang penting adalah tuan-tuan dalam memilih MCB ni, tuan-tuan kena faham setiap apa yang kita pilih, rating dia, adakah yang ini sesuai. Kadang-kadang kita main letak ikut suka kita dan tanpa ada reason. Sebenarnya semua benda ni ada reason. Okey, kenapa kita pilih C6, kenapa kita pilih C20, semua ada reason. Okey, kenapa kita pilih 2 pole, kenapa kita pilih single pole, semua ada reason. Jadi tuan-tuan, saya harap selepas ini tuan-tuan dah harap lebih faham mengenai MCB. Dan sekiranya tuan-tuan nak menukar MCB di rumah, jadi tuan-tuan bolehlah off dulu tuan-tuan punya main breaker. Bila tuan-tuan off tuan-tuan punya main breaker, jadi lebih selamat lah buat kerja kita. Dan test, guna test pen sama ada current lagi tak, kan. Kalau ada current tu, janganlah diguna. Sebaiknya kalau kita dah off main breaker, di main breaker saja ada current, tapi di MCB, di bus bar dah tak ada current. Okey, jadi test pen ni satu benda yang amat important lah bagi saya untuk buat kerja-kerja pendawaian. Jadi tuan-tuan kena ada test pen. Dan tuan-tuan, saya harap daripada sekarang tuan-tuan bermula daripada hari inilah tuan-tuan dah boleh kenal MCB tuan-tuan. Kalau tak kenal, kejap lagi buka DB, tengok satu persatu MCB. Okey, jadi saya harap tuan-tuan bolehlah share, like dan subscribe video saya sekiranya bermanfaat. Saya mohon tontonan tuan-tuan ni memberi lagi semangat kepada saya untuk saya buat video-video yang lain seterusnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.